Muazzam Mustafa Bakri on Semaloi. Syafi'i Sardini, Janah Guntur, Pak Long Bentayan, Waalaikumsalam. Rumah kena banjir yang daripada Jelebu, Naik 9. Saiful Nizam, semoga Pak Long Bentayan dalam keadaan yang baik-baik belaka. Amrizan Hashim, Ahmad Kamal Yusof, Waalaikumsalam. Arsyad Abdul Ghani, Ibrahim Ali, Azza, Waalaikumsalam. Jadi minta maaf lah tak dapat bersama dengan tuan-tuan semua. Saya biarkan fitnah berlegar. Saya sebenarnya tak berpasal untuk buat live, tapi saya buat juga live untuk menerangkan kepada tuan-tuan situasi semasa tuan-tuan. Baharudin Rahman, Waalaikumsalam. Muhammad Hafizuddin, Waalaikumsalam. Zaid Pilot, Waalaikumsalam. Nur Farhan, Waalaikumsalam. Muhammad Rashid, Waalaikumsalam. Anwar Rizal, Waalaikumsalam. Indah Sriwijaya, Rizwan Wan, Piyu Safwan, Muhammad Azri Salmi, Pak Tawi, Abdul Khalil, Anur, Aziz Abdul Aziz, Abu Iman. Salam banjir, saudara. Salam banjir. Saya nak jadi seorang macam Abu Iman, tapi tak boleh. Rosli Ismail duk training sampai tak ada suara. Iswadi Assalamualaikum, selepas ini kita akan menyanyikan. Tak jadi suara. Training sampai suara tak ada. Rosli Salaman, Waalaikumsalam. Muhammad Rizwan Hussein, Waalaikumsalam. Mana yang duk canang pembela rakyat, Raja Zainal, Raja Muhammad, Waalaikumsalam. Muhammad Sokhir, Waalaikumsalam. Selamat malam. Azman Muhammad Saleh, Haris Fadilah daripada Damansara Damai, Tajuddin Abdul Ghani. Tapi Selangor ke? InsyaAllah Sabtu Ahad. Cairo standby duit banyak-banyak, tinggal saman boleh bayar, kepala tahu. Tak apa, kita refer kepada sagi tersebut. Jamil, Waalaikumsalam. Silakan. Tag masuk MB Selangor, MZ Bundle Page, Muhammad Taufik. Tag masuk orang PKR. Tag masuk. Debat pun tak apa. Debat boleh tak? Dezan, Waalaikumsalam. Hafiz Harif, Waalaikumsalam. Dari Saudi Arabia. Awang Labu-Labu, Waalaikumsalam. Teruskan pengkongsian. Muhammad Sani Mansur, Muhammad Zuki Osman. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemangsa manja. Saya bukan kali pertama hentam dia. Dia tak pernah saman saya, so dia saman kali ni. Muhammad Najirul Khalid, Changlun. Ya, hadir. Jaga-jaga Changlun. Muhammad Azmi Ghazali. Saya pun risau juga. Keluarga duduk di utara. Isteri dan anak-anak, 4 orang anak yang masih kecil. Dengan cerita PM umum tadi nak banjir. Saya di Putrajaya. Mak Izan, Waalaikumsalam. Ibu saya duduk ada di Jitra, Kedah. Sakit lutut seorang ibu tunggal lah. Apa nama ni? Ayalah ibu tunggal. Bapa saya dah meninggal. Jadi saya pun tengah pening lah. Duk memikirkan macam mana ni keadaan malam ni. Sebab kami ni dah biasa banjir, tuan-tuan. Kalau kata Kubang Pasu Jitra ni memang parah bumbung lah. Parah bumbung 2004, 2008, 2010, 2014. Tenggelam habis. Muhammad Nur Ismail, Waalaikumsalam. Jadi semua parah bumbung lah. Dam apa orang kata apa, empangan terbesar tu, empangan apa nama, Pedu. Empangan Pedu lempah ya, habis banjir. Sampai ke Alut Start.
Jadi agak risaulah kerisauan saya di sini. Jadi dia banyak tahun dah kena. Banyak tahun parah bumbung. Sebut kata Taman Seri Utama Jitera Kedah. Orang tahu, orang panggil taman tu pun ditukar sebagai nama taman tu dipanggil sebagai Taman Banjir. Kalau orang pergi Jitera, nak tahu saya duduk mana, tanya kat mereka Taman Banjir. Mereka tahu. Mereka tahu Taman Banjir tuan-tuan. Muhammad Khairuddin. Waalaikumsalam. Sebut saja Taman Banjir, insya-Allah orang tahu. Jadi saya agak risaulah sikit tuan-tuan dengan keadaan monsoonal surge ni, dipanggil sebut je nak. Orang kata apa? Monsoonal surge ni dia adalah monsun yang di luar jangka, satu keadaan iklim yang di luar jangka. Kita tak tahu, tiba-tiba taburan hujan dia berlipat kali ganda yang menyebabkan banjir. Zapan tu ya, Waalaikumsalam. Jadi Selangor pun biasa juga banjir tuan. Selangor ni saya kerja sebagai anggota polis, ibu pejabat polis daerah Kelang Utara, bermula daripada tahun 2013 sehinggalah ke tahun 2017. Jadi dia bukan kali pertama banjir di daerah Kelang ni, bukan kali pertama. Kalau MB Selangor ni bagi tahu bahawa ni dia berjaya ni, saya tak tahulah. Naga Dana, Waalaikumsalam. Kak Manja, Waalaikumsalam. Jadi saya jadi pelik lah. Sebab kalau orang yang duduk di Pekan Kelapa, yang duduk di Sementar, yang duduk dekat TMB, yang duduk di Padang Jawa, yang duduk di Meru, yang duduk di mana lagi tempat itu kawasan Aceh tu, saya lupa dah nama tempat dia. Mereka pun tahu. Saya pun pernah bertugas sebagai pusat, dipanggil sebagai PTPK, pusat kawalan ni lah, daerah. Mizi Basli, Waalaikumsalam. Rizka Al-Bakri, Waalaikumsalam. Jadi tak boleh nak kencing saya lah pasal banjir di Kelang ni. Banjir kan, krisis tak ada ayak ni biasalah. Di Kelang ni dah jadi perkara biasa yang mana tak selesai daripada dulu. Salim Muhammad, Waalaikumsalam. Muhammad Azri Salmi, Rizwan Wan. Namun malangnya tuan-tuan, ada sesetengah pihak yang suka mempolitikkan kesusahan rakyat apabila dia melihat bahawa kegagalan di dalam pilihan raya di Melaka dan juga di Sarawak yang menyebabkan penolakan terhadap Pakatan Harapan, maka tiba-tibalah nak jadi Angsang Warrior. Dipanggil pula dia sebagai Angsang Warrior, hashtag MB Selangor Angsang Warrior, dan juga sebagai hero di Selangor, Syam Dek Narong, Waalaikumsalam. Jadi digunakan isu rakyat ni apabila mendapat sambutan di media sosial, maka dia claim diri dia sebagai hero, dan menyalahkan pihak-pihak yang tertentu, antaranya Natma dan juga Perdana Menteri lah, yang dipersalahkan dalam keadaan yang pelbagai benda lah, tetapi sebenarnya lebih kepada unsur politik. Tadi kalau kita dengar ucapan dia pun, akhir dia kata tak apa, kita tentukan dalam pilihan raya. Jadi tuan-tuan, saya nak buat penerangan di sini lah. Jadi sejak daripada tahun 1993, apabila berlakunya tragedi Highland Tower, maka kerajaan telah pun mewujudkan mekanisme pengurusan bencana, dan kemudiannya telah disemak semula semasa Najib Razak menjadi Perdana Menteri pada tahun 2014, yang mana dikeluarkan satu arahan yang dipanggil sebagai Arahan Nombor 20 Majlis Keselamatan Negara di bawah Jabatan Perdana Menteri. Waalaikumsalam, pada sesiapa memberi salam. Tuan-tuan semua boleh rujuk apa yang saya sebut ni, dipanggil sebagai Arahan Nombor 20 Majlis Keselamatan Negara, ataupun tuan-tuan boleh search kat Google MKN Nombor 20. Jadi bila tuan-tuan search MKN Nombor 20 ni, maka akan keluarlah mekanisme
dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. Jadi tuan-tuan akan fahamlah struktur dia. Tuan-tuan akan faham strukturnya yang mana dia terbahagi kepada 3. Dia terbahagi kepada 3 iaitu pengurusan bencana di peringkat daerah, pengurusan bencana di peringkat negeri dan juga pengurusan bencana di peringkat negara. Jadi saya minta maaf tadi tuan-tuan, bukan 2014, 2012. Jadi yang menjadinya kegagalan dan juga kelang-kelibut dalam pengurusan bencana ni adalah kerana pihak-pihak yang tertentu nak bermain politik. Jadi tindakan awal tuan-tuan, tindakan awal apabila berlakunya ramalan berkenaan dengan sesuatu bencana ataupun berlakunya laporan awal sesuatu bencana yang melibatkan tanah runtuh, kebakaran dan sebagainya, maka ia haruslah dirujuk kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah ataupun dipanggil sebagai JPBD, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Maka tindakan yang pertamanya adalah mewujudkan Pusat Kawalan Operasi Daerah di bawah JPAM, PKO. Dan kemudiannya adalah Pusat Gerakan Operasi Daerah, JBPM. Dan Pusat Kawalan Daerah, DCC, District Control Center, PDRM. Dan Pos Kawalan Tempat Kejadian, PKTK. Jadi semua jentera ataupun agensi di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah, tidak kira PDRM, Bomba, JPAM dan apa lagi yang di bawah daerah, dia kena lapor dia punya jentera dan juga kekuatan anggotanya di bawah PKTK. Ini experience saya. Kalau MB Selangor nak cabar, saya ada simpan lagi buku SD, buku dia panggil sebagai POL 05. Laporan, orang kata apa, dia panggil catatan anggota PDRM. Masa tu saya menjadi salah seorang daripada anggota bertugas PKTK. Jadi saya ada rekod. Maka di situ semua aset-aset termasuk dengan bot, jentera bomba, kekuatan di peringkat daerah haruslah diraporkan kepada Pos Kawalan Tempat Kejadian PKTK dan juga susunan awal operasi SAR ataupun operasi menyelamat ini dilaksanakan di peringkat PKTK. Ini experience saya. Kalau dia nak cabang saya boleh. Kalau dia nak cabang saya boleh lah. Sebab saya pernah masa banjir di Kelang. Dan saya juga pernah terlibat dalam bantuan banjir pada tahun 2014 di Pantai Timur. Di Manik Urai, di Temerloh, di Manik Urai, di Temerloh dan juga satu tempat di mana? Saya lupa lah. Manik Urai, Temerloh dengan mana? Satu tempat saya lupa. Saya terlibat. Jadi saya tahu tentang operasi peringkat daerah ni. Dan juga saya terlibat dalam operasi orang kata pengurusan bencana banjir di Kelang. Tahun 2017 ke 2015 ke 2017 lebih kurang itulah, saya tak ingat tuan-tuan. Jadi kena lapor kekuatan dia. Maka di peringkat daerah ni dia haruslah menggerakkan jentera. Dan pegawai yang bertanggungjawab untuk menjadi pegawai pengerusi kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah adalah pegawai daerah, DO. DO yang akan memain peranan untuk melaporkan kepada Jawatan Kuasa Bencana Negeri. Dia kena lapor pada bencana negeri. Berlaku dia ada di Kelang. Dia tak boleh tiba-tiba pergi kat PM terus, tak boleh sebab bencana tu berlaku di seluruh negara, tuan-tuan. Kita tak boleh ambil tentera semua pergi bubuh di Seri Muda. Sebagaimana ada seorang ada 2-3 orang public figure. Ni sekejap tuan-tuan. Ada orang kata saya Google, tuan. Saya bukan Google. Tadi saya minta kepada MKN, arahan MKN 20 ni. Jadi bila saya minta kat mereka bagilah kat saya PDF ni. Jadi saya tengah tengok PDF ni lah. Sebab saya pun dah lama dah tinggal kerja ni. Ni di bawah Majlis Keselamatan Negara, arahan nombor 20. Tuan-tuan, ni bukan Google lah. Jadi mereka pun hantar lah kat saya. Saya pun
Saya pun tengok lah. Kan? Saya pun baca lah satu-satu. Jadi saya faham lah sebab saya pernah bertugas dulu sebagai anggota PDRM. Kan? Jadi di situ tuan-tuan ada yang duk kata ni seolah-olah tempat lain tak berlaku bencana. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, sekarang ni seluruh negara berlaku bencana di Kenaboy. Di Kenaboy, Negeri Sembilan, tanah runtuh. Berapa keluarga yang baru diselamatkan hari ini. Tapi tidak mendapat liputan lah. Sebab benda ni tuan-tuan boleh tengok ATM. Yang mereka duk salahkan ATM. ATM masuk sebab orang kata apa, jalan terputus, tak boleh keluar. Mereka baru pergi selamatkan keluarga di hutan simpang Kenaboy. Tanah runtuh tuan-tuan. Dan kita juga menghadapi bencana kebakaran di flat Seri Johor. Flat Seri Johor Ceras. Dan kita juga menghadapi bencana di Pahang. Di seluruh negara sekarang ni tengah bencana dan sekarang ni nak menghadapi bencana di sebelah utara. Dan anggota polis daripada utara telah pun dihantar 7,000 orang untuk datang ke Selangor. Untuk makluman lah. Sebab mungkin mereka tak tahu tentang benda ni. Jadi dia tak boleh nak bagi tahu semua batalion. Sebab dia ada tuan-tuan. Sebagai contoh dalam polis, dia ada brigade. Dia ada macam saya dulu, saya brigade 19. Saya brigade tengah. Batalion saya bawah perisai 5. Jadi dia ada brigade tengah kat mana dia kontrol. Brigade utara tang mana dia kontrol. Brigade ni tang mana dia kontrol. Brigade ni dia ada. Macam tentera pula dia panggil regiment. Regiment ni tang mana? Regiment ni tang mana? Regiment ni tang mana? Dia tak boleh ramai semua berung bubuh dalam satu tempat. Tak boleh. Dia bukan kaedah, sebab tu dia ada flow dia. Tapi bila tuan-tuan faham benda ni, maka tuan-tuan akan faham bahawa mereka sedang mempolitikkan isu ni. Dalam masa yang sama, nasib rakyat tidak terbela. Kita bukan nak main politik, tapi kita nak memperjelaskan supaya rakyat hari ini tidak termakan dengan agenda politik sesetengah pihak yang pergi terjun. Kalau dia ikhlas tuan-tuan, dia tak pergi duduk orang kata apa dalam ayak tu buat berenang, suruh orang ambil gambar, lepas tu bubuh kat dalam dia punya sosial media dia. Pergi ni orang kata apa, moment, dia nak moment tu, semua propaganda teknik semua kita dah faham sangat. So kita nak elakkan benda ni semua supaya rakyat mendapat informasi yang sebenarnya. Okey, jadi jangan ganggu siar kat mana tadi jadi dia di bawah DO. Maka sepatutnya apabila berlakunya bencana ini, maka dah kena gerak dah. Contohnya di Seri Muda. Di Seri Muda dia di bawah DCC IPD Seri Muda. Dia bawah IPD Seri Muda. DCC dia. Kalau dekat Kelang dia ada 2. District Control Center DCC Kelang DCC Kelang U dengan DCC Kelang Selatan. Kalau Shah Alam dia ada DCC DCC Shah Alam. Kalau Petaling Jaya dia ada DCC PJ. Makanya di setiap daerah ni dia dah ada dah. Sebab tu balai bomba pun dia ada setiap daerah. Dia tak main balai bomba daripada Putrajaya tuan-tuan. Dia tak main sebab dia ada enforcement yang peringkat daerah. Sebagai contohnya PDRM. Dia ada bilik gerakan daerah. Bomba pun sama juga. Jepang pun sama juga. Dia ada di peringkat daerah. Maka enforcement tu dia perlu daripada peringkat daerah ni yang kena keluar dulu. Di bawah tanggungjawab DO ni, pegawai daerah di bawah tanggungjawab menteri besar. Menteri besar Selangor ni lah. Jadi dia kena keluar dulu. Di Seri Muda kena pergi Seri Muda. Di Kelang dia punya pejabat bomba dia dekat jalan kapal. Di Kelang pejabat bomba jalan kapal. Dekat Shah Alam Seri Muda pejabat bomba dia dekat roundabout section dia dekat section apa dekat orang panggil apa uptown tu, dekat uptown tu. Itu dia punya daerah punya bomba daerah. Kalau dekat kat mana lagi tuan saya sebut tadi? Shah Alam kat mana? Shah Alam saya tak ingat lah kat mana. Tuan-tuan boleh tengok tu, dia unit-unit ni dia kena gerak dulu. Dia kena gerak dulu di peringkat daerah lah. Kemudiannya barulah pengurusan bencana ni dia akan pergi kepada stage yang kedua. Stage yang kedua ni adalah di bawah Jabatan
Jawatan Kuasa Pengurusi Bencana Negeri. Di bawah Jawatan Kuasa Pengurusi Bencana Negeri ni tak libat Perdana Menteri lagi. Dia melibatkan bilik gerakan agensi, iaitu Pusat Kawalan Operasi bagi JEPAM, Pusat Gerakan Operasi bagi Bomba dan juga Pusat Kawalan Kontijen PDRM. Selangor lah, IPK Selangor. Dipanggil sebagai CCC. So, Pusat Kawalan Operasi ini adalah di bawah Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. SU Negeri ni. SU Selangor. Dialah yang mempengerusikan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Tadi MB Selangor bagi tahu dia tak ada dalam NAKMA. Dia dah keluar dalam NAKMA. Sekarang ni, suruh dia jawab dahulu di peringkat negeri. Berapa jentera bomba di peringkat negeri? Berapa jentera JEPAM di peringkat negeri? Berapa anggota PDRM yang telah dikerahkan di peringkat negeri? Suruh dia jawab dulu. Sebab dia tak fit maklumat ni kepada persekutuan. Lah ni dia duk kira tentang tentera. Dia duk kira nak pergi level yang ni dulu. Hak ni dia tak pergi dah. Hak ni. Isu kerajaan negeri ni, nak jawab ni bagi logik. Dia duk jawab pasal tebuk lubang. Tebuk lubang nak bagi ayat keluar. Jawab dulu. Rakyat tanya tentang enforcement. Tugas untuk jawab di peringkat negeri bukan tugas Perdana Menteri. Bukan tugas NAKMA. Hari ni wartawan duk balon NAKMA, duk hentam NAKMA dan sebagainya. Mereka kena tanya. Mereka kena tanya dulu SU negeri ni, MB ni, berapa enforcement? Dia kena tanya dulu. Balai bomba, berapa unit yang dia panggil sebagai, berapa unit yang, kalau kat Temeloh dulu ada balai yang tenggelam, dia panggil apa tu? Berapa unit yang terkandas? Berapa unit yang terkandas? Maknanya berapa balai bomba ataupun berapa balai polis yang mana dia tenggelam sebab banjir. Berapa banyak? Dan berapa banyak aset rosak? Ini di bawah pengurusan aset ni. Di bawah pengurusan aset, sumber strategik. Mereka yang kena jawab. Menteri mana tahu berapa biji jet ski, berapa biji boat. Dia di bawah mana? Dia di bawah pusat, saya ni saya jaga, saya tahulah. Saya yang buat laporan ni. Di bawah pos kawalan tempat kejadian. Bomba akan mai jumpa seorang incas. Masa tu saya incas sementara. Saya incas sementara. Bomba akan mai. Dia bagi tahu dia standby 2 biji jet ski. Dan juga 2 biji boat. Dan dia standby orang kata sebiji tracker. Lepas tu JEPAM JEPAM kata dia standby 4 biji boat. Sebagai contoh. Lepas tu rela lapor. Dia ada 40 orang anggota sebagai contoh. Lepas tu PDRM, aset PDRM, Marine. Dia bagi tahu Marine standby kat sini 4 biji jet ski, 2 biji boat. Baru maklumat tu kita ada. Baru kita boleh susun tempat mana nak masuk, tempat mana nak masuk. Ni bukan kerja di peringkat persekutuan. Ni kerja di peringkat daerah. Saya pengalaman benda ni. Jangan kencing saya lain bis Selangor. Saya pengalaman. Baru kita tahu, okey, hang pergi di sini. 2 biji boat masuk dekat kampung sementara. Ada panggilan untuk menyelamat. Ni masuk kat sini. Ni baru kita tahu kekuatan jentera kita. Sekarang ni MB Selangor tak boleh jawab benda tu. Di peringkat negeri. Kita nak tahu berapa banyak aset yang rosak. Berapa banyak jet ski rosak. Berapa banyak boat yang tidak boleh digunakan. Tak ada laporan tu. Dia yang kena lapor berkenaan dengan jentera-jentera di peringkat negeri. Dan selepas itu, tuan-tuan. Selepas itu, barulah dia pergi ke peringkat nasional. Di peringkat nasional ni barulah tanggungjawab SMART, Menteri NAKMA dan juga YB Perdana Menteri. Maknanya, YB Setiausaha Kerajaan Negeri kena lapor kepada bilik gerakan agensi di persekutuan. Dia kena lapor kepada Pusat Kawalan Operasi Pusat JEPAM. Dia kena lapor kepada Pusat Pengurusan Operasi JPBM. Dia kena lapor kepada Pusat Kawalan Malaysia MCC. Ni, tuan-tuan. Saya dulu duduk dekat Urustia KDNKA Bukit Aman. Saya pernah masuk dalam, saya pernah buat projek dengan MCC. Saya duduk MCC. So, MB dan Selangor nak kencing saya macam mana? Pengalaman saya dalam PDRM meluas. Dia kena duduk, dia kena masuk dekat Pusat Kawalan Malaysia MCC. Dan kemudiannya bilik gerakan pasukan SMART. Selepas daripada itu,
Apabila di peringkat negeri ataupun daerah tak boleh nak handle, barulah dia boleh menggunakan Pusat Operasi Pertahanan POP ATM yang ditentukan. Maknanya batalion ni pergi mana? Batalion ni pergi mana? Batalion ni nak pergi mana? Barulah dia boleh menggunakan ATM. And untuk tujuan tu, sebab tu dia ada jawatan kuasa yang tertentu. And takkanlah pegawai yang jaga pusat kawalan daerah ni pangkat dia Lance Corporal. Selalunya lah. And dia panggil sebagai PTPK ni. PTPK ni selalunya Lance Corporal. Takkan Lance Corporal nak telefon Perdana Menteri? Takkan yang Lance Corporal nak telefon Menteri Nakma? Assalamualaikum Baby Datuk. Saya daripada pusat PTPK Kelang nak mohon bantuan RMD 19 untuk turun ambil ni. Takkanlah dia nak telefon pindah atas. Dia lapor kepada DO lapor kepada SU Negeri lapor kepada atas. Masalahnya komunikasi di peringkat ini semua tidak ada. Kalau hari ni wartawan pergi tanya MB Selangor, berapa kekuatan JPAM, berapa kekuatan bomba, berapa kekuatan PDRM dalam daerah di bawah penguasaan dia. Suruh dia jawab tengok. Suruh SU Negeri jawab. Janganlah duk pergi tanya tentang tebuk dinding. Habis tu hari ni orang duk marah. Ni adalah isu yang kedua. Orang duk marah kepada penjawat awam. Mana anggota polis ada seorang tu duduk di Kelang. Dia tu memang gila dah. Orang duk tak lama dah kata dia tu gila. Saya duk Kelang Utara lalu saya tahu lah. Tapi orang duk pergi tengok juga YouTube dia ada tahu kata gila. Mana pi anggota polis, mana pi anggota bomba, mana pi anggota tentera rakyat bayar gaji hilang semua ni. Saya nak bagi tahu. Dia tahu dah jumlah mangsa ni berapa. Dia tahu tak jumlah bangsa berapa. Berapa region, berapa besar ni sectoring ni, berapa besar dalam satu region ke satu region tu. Dia ambil kekuatan IPD, saya bagi tahu tuan-tuan lah. Kekuatan IPD ada 2,000 orang anggota polis. Termasuk dengan pengurusan profesional. 2,000 orang, paling banyak pun 3,000, 4,000 orang. Bomba tu ada berapa ramai dalam, orang kata dia punya pusat, pejabat daerah dia. Ada berapa banyak? Sebiji ni sebagai contoh lah, sebiji lori tu muat berapa ramai? Contoh lah 10 orang lah kita ambil contoh. Kau ada anggota bomba ni dia boleh terang lah. Ada berapa biji lori bomba? Ada berapa anggota bomba dalam satu daerah tu? Jadi sekarang ni dia nak cerita ni seolah-olah macam penjawat awam ni teruk, tak mau buat kerja, makan gaji buta. Ada seorang budak dalam TikTok tu. Mana orang politik, mana penjawat awam? Cakap senang tuan-tuan. Penjawat awam di Melaka bomba selamat orang banjir mati tuan-tuan. Mati. Jadi nak orang kata nak cerita tentang pengorbanan pasukan penjawat awam dan sebagainya. Jadi inilah yang kita perlu faham. Daripada sudut struktur saya sebut tadi, mekanisme untuk pengurusan bencana negara. Yang keduanya adalah bagaimana dia orang nak kontrol enforcement dan sebagainya. Dia tidak boleh terabuk macam ni. Dia jadi bercelaru dan sebagainya. Jadi di peringkat daerah kena ada peranan dia. DO kena mainkan peranan dia. Di peringkat negeri, siasat negeri kena main peranan dia. Kena ada guide pada agensi-agensi ni semua. Dan terima kasih kepada rakyat dan kepada NGO yang bersama-sama dalam operasi untuk membantu mangsa-mangsa dan juga orang kata menyampaikan bantuan makanan kepada mereka yang terjejas akibat daripada banjir yang berlaku. Memang berterima kasih sebab memerlukan khidmat orang awam juga untuk membantu sesama sendiri untuk membantu sesama kita. Dia tidak boleh nak tunding jari dalam isu bencana, isu kemanusiaan ini. Dia tidak boleh kira orang politik ataupun bukan orang politik. Ini adalah berkaitan dengan kemanusiaan dan dia tidak boleh dipolitikkan. Macam MB Selangor ucap, rakyat di Selangor hukum pada PRU ke-15. Apa kaitan banjir dengan PRU ke-15? Apa kaitan dia? Maknanya dalam masa sekarang ini, kalau mereka mendengar apa yang saya cakap, maka mereka kena buat struggle enforcement. Di peringkat daerah ada berapa dan sebagainya. Berapa kekuatan perlu dilaporkan.
Dan yang paling bestnya tuan-tuan, inilah satu-satunya bencana yang tidak diwar-warkan talian hotline. Masa saya jaga dulu, kita ada talian hotline. Sekurang-kurangnya 5 talian hotline. Tapi saya duk cari juga Google ni. Sebab apa? Kalau tuan-tuan call 999, dia akan sambung kepada operator di Bukit Aman. Kalau kata 60,000 orang telefon, dia akan jam dah operator. Jam lah. Emergency, apa? Dia panggil MERS. MERS 999. MERC 999. Emergency 999 tu kan. Dia akan telefon di sana. Akan jam tak? Jam lah. Jadi sepatutnya dia kena ada nombor. Mana nombor? Setiap daerah ni ada kena ada 5. Bukannya kata peringkat negeri. Setiap daerah ni kena ada 5. Saya pengalaman jaga. Dia kena ada 5. Nombor DCC, nombor pegawai bertugas. Supaya orang yang tidak dapat dikeluarkan lagi, yang duduk dalam, orang kata apa, dalam rumah lagi, dia boleh akses kepada nombor-nombor tersebut. Dia boleh akses kepada nombor-nombor tersebut untuk dia hubungi. Sekarang ni, majoriti orang duk telefon 999. Bila ada telefon 999, seluruh negara telefon. Daripada Negeri Sembilan, Enabui telefon. Daripada Pahang telefon. And daripada mana lagi? Terengganu telefon. Daripada Selangor telefon. Daripada Kuala Lumpur telefon. Hang lah. And jadi apakah talian hotline kecemasan ni? And supaya di peringkat daerah ni, setiap daerah ni dia ada kena 5. Kelang Utara kena ada 5. Kelang Selatan ada 5. And Shah Alam ada 5. Petaling Jaya ada 5. Dia kena ada setiap nombor hotline. Mana nombor hotline nak telefon siapa? Jadi tu kata pengurusan di peringkat daerah dengan negeri ni bercelaru. Lepas tu nak tunding jari semata-mata. Nak main sentimen politik semata-mata. Ini adalah perkara yang salah. Dan kalau benda ni berlarutan dalam masa yang lama, makin ramai nyawa rakyat akan melayang. Makin ramai nyawa rakyat akan melayang. Dan juga krisis ini tidak dapat ditangani dengan baik. Maka inilah, tuan-tuan, saya bercakap ini atas dasar pengalaman saya. Kalau saya cakap benda yang saya tidak tahu, tu pelik. Sebab ni pengalaman saya. Saya pernah jaga di saya pernah jaga di orang kata apa? Di Manik Murai. Saya pernah jaga di Temeloh. Gambar ada dalam Instagram, boleh pergi tengok. Kod atas saya kencing dan sebagainya. Jadi benda ni kita dah pernah buat dan sebagainya. Kita tahu kesilapan-kesilapan. Sepatutnya tidak dipolitikkan, tetapi setiap negeri juga memain peranan untuk membantu persekutuan. Ni saya nak tanya tuan-tuan. Kalau kata belah utara banjir. Belah utara banjir macam mana pula? Orang utara kata, oh PM gagal. Mana tentera? Mana tentera? No, daripada utara dah pergi hantar 9,000. Daripada Alok-Stak saja. Hantar 7,000 anggota PDRM main Selangor. Hal lain tak hantar lagi semua. RMD 19, Batalion 19, bukan Batalion, dia panggil apa? Regimen Askar Melayu 19, Sungai Petani. Hantar mai di Selangor. Semua ada di Selangor. Lagi kalau kata utara banjir, Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang banjir. Orang Selangor kata apa pula? Mana tentera? Tentera balik pergi. Dia kena balik lah camp dia. Sebab apa? Sebab camp dia pun banjir. Dia dapat kata, mana ni tak guna punya dalam teri. Nampak tak? Dia jadi bercelaru lah macam ni. Sepatutnya di peringkat negeri tu, dia dah ada enforcement, kekuatan di peringkat negeri dia tu dah. Nak menguruskan bencana. Ni tak ada serabut habis main. Daripada Johor main, daripada sana main. Semua main dia kumpul pergi bubuh di MB Selangor punya cerita. Esok ni macam, mereka pakat balik pergi pula di sana pula. Merepek ketum. Merepek ketum tak ada dalam arahan mekanisme. Tak sebut merepek ketum. Abang, Kedah dah standby ke? Tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata. Esok lari pergi sana pula lah kan. Kita punya ATM kita. Berlari ke sana, berlari ke sini, berlari ke sana, berlari ke sini lah. Disebabkan pengurusan di peringkat negeri. Tapi kita, MB Kedah kita steady. MB Kedah kita steady, jangan risau. Saya tak risau tuan, sebab saya rasa percaya dengan MB Kedah kita ni. Kalau kita tengok pengurusan di Jerai pun, bukan baru ni tuan-tuan. Bukan kata ni di Jerai, di Kedah baru ni pun banjir besar. Ayak daripada gunung, bukan ayak ni, ayak daripada gunung turun macam dengan ombak laut.
Tetapi orang kata apa, disebabkan kehebatan MB Kedah ni, dia tak minta pun ATM ataupun menyalahkan mana-mana pihak yang lain. Jadi dia melakukan tugas dia terlebih dahulu di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri untuk menguruskan bencana. Alhamdulillah dapat diselesaikan dalam masa yang cepat dan tidak ada meragut nyawa. Tidak ada pula dah. Ada yang meragut nyawa lah 2 orang, tak silap saya, tetapi tidaklah orang kata apa semasa banjir itu berlaku. Dia ni semasa orang kata apa ayak tu turun, orang tu duduk di atas gunung. So dihanyutkan arus deras. Jadi yang lain-lain semasa banjir ayak bertakung tu tidaklah ada orang yang meninggal sebabkan kecekapan dia dalam menguruskan bencana. Jadi dia tidak menundingkan jari dan menyalahkan kepada pihak-pihak yang lain. Cerdik letak ke akal bukan pangkat. Okay, tuan, soalan. Lan Jawang, fake profile ni. Satgi saya VC satgi, tiba-tiba dia tak mau cakap, tak mau tunjuk muka. Masalah juga. Okey tuan, soalan. Saya suka orang yang nak bertanya soalan ni. Daripada orang yang nak bermain politik dan sebagainya. InsyaAllah tuan, saya hujung minggu saya akan turun membantu. Kalau tidak ada orang kata apa, tidak ada masalah, InsyaAllah juga tuan, di dalam masa terdekat ni pun kalau bos saya bagi, saya pun akan turun juga membantu. Saya tak pernah terlepas dalam operasi membantu masa banjir ni. Cuma ni mungkin duduk di office ni dia lain lah. Kalau tuan-tuan tengok track record saya daripada 2014, daripada saya dalam NGO lagi ISMA, jadi tak bolehlah nak dipertikaikan bahawa saya tidak mengambil peduli dan sebagainya, hanya duduk dalam Facebook. Orang yang kenal saya mereka tahu saya pernah turun. Mungkin yang Syed Saddiq pun waktu tu tak wujud lagi masa Manik Urai tu. Abang Abdul Razak, waalaikumsalam. Manik Urai lagi teruk tuan, saya kena bawa air medik pada waktu tu. Sampai kena naik bot, naik sampan dan sebagainya. Masya-Allah tuan, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan menyalahkan mana-mana pihak tuan. Jangan menyalahkan mana-mana pihak, ni dugaan yang berlaku ke atas diri kita. Dugaan yang berlaku ke atas diri kita, yang mana kita kena banyak-banyak bersabar. Dan kita juga tuan-tuan meminta supaya NADMA mempercepatkan proses pembayaran wang yang telah diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita dengar cerita, besok lah. Kita tanya kepada rakan-rakan, dia kata besok ada satu berita yang baik daripada NADMA. Jadi kita tunggulah. Kita tunggu. Jadi hari ni pun kita dengar ada berita yang baik, cuma semalam saya tak ada suara. Jadi tak bolehlah nak buat live tu. Jadi MP Hulu Langat tuan-tuan. Di Langat ni tuan-tuan, saya nak cerita masalah pada tuan-tuan ni. Saya buat orang kata apa, tinjauan di Langat ni. Di Langat ni masalahnya adalah siren. Masa empangan dibuka tu tak ada. Jadi kita nak tanyalah ahli parlimen yang duduk di Langat ni, berapa penggal dah dia duduk di Langat. Siren tak ada tuan. Jadi kebanyakan kereta-kereta dan juga motor-motor yang tersadai di tepi jalan ni adalah akibat mereka ni tidak sempat. Maka air tu turun macam dijerai lah. Air, tuan-tuan tahu kan Sungai Langat ni macam air terjun kan. So air turun tu bergulung-gulung. Ada yang pada waktu itu baru keluar daripada kedai runcit, yang tengah bawa anak naik kereta dan sebagainya. Terpaksa lari bertempiaran keluar daripada kenderaan dan pergi peluk tiang, masuk dalam rumah orang. Masuk di dalam rumah orang dan sebagainya. Di Langat. Maka ini sepatutnya juga dijawab oleh MB Selangor. Mana mungkin empangan dibuka tidak ada siren. Tidak ada siren, tidak ada alert kepada penduduk setempat. Dan kita tidak tahu berapa banyak yang kehilangan nyawa di Langat tu sebab banyak tertumpu kepada Seri Muda dan juga di Shah Alam ni sebab dia melibatkan rumah-rumah orang yang kaya-raya dan sebagainya. Jadi tumpuan terhadap Langat ni kurang sikit. Jadi Langat ni tuan-tuan dikatakan esok baru ada air tuan-tuan. Elektrik tak ada, air pun tak ada. Makanan pun tak ada tuan-tuan. Saya tahu sebab keluarga angkat saya duduk di Langat. Makanan tak ada, elektrik tak ada.
Ayak pun tak ada. Jadi ayak turun ni, langat daripada Gunung Nuang, tuan-tuan lah, Gunung Nuang. Ayak turun ni, daripada empangan tu, tanpa amaran. Tengah duk bawa anak naik motor, naik kereta, lari kelang kabut. Peluk tiang naik atas rumah orang dan sebagainya. Jadi ini adalah satu benda yang merisikokan nyawa rakyat yang harus dijawab, tetapi tidak dijawab divertkan kepada isu-isu yang berpolitik dan sebagainya. Dan hari ini tuan-tuan, kita dapat bila mereka tahu bahawa Menteri Natma dan juga Perdana Menteri akan melakukan sidang media pada pukul 4 petang. Cepat-cepat MB Selangor buat sidang media pukul 3 petang. Dia sebut tentang naratif politik dan sebagainya. Sebab dia gusar dan dia langsung tidak melaporkan bahawa Natma telah menyediakan 16 generator pam air. Bukan sebab dia tebuk lubang tu. Dia bukan sebab dia duk bagi tahu kata di peringkat negeri depa tebuk lubang. Tapi dia tidak bagi tahu, nampak tak dia nak main isu politik. Natma telah menyediakan 16 generator pam air untuk orang kata apa, untuk nak pam air keluar ke tempat lain, ke laut dan sebagainya. Dan semua sekali jumlah ada 24 pam yang mana akan dipasang hari ini. Dan setakat ni ayak 1 meter dah turun kepada paras 0.3 meter. Tetapi tidak dilaporkan oleh MB Selangor. Sedangkan MB Selangor bertanggungjawab dalam pengurusan bencana di peringkat negeri. Kenapa dia tak laporkan? Sebab kalau dia laporkan, nampak menteri di peringkat persekutuan buat kerja. Jadi dia tak perlulah nak lapor benda tu semua. Dan dia pun tak lapor berapa kekuatan tentera yang datang untuk membantu mangsa. Dia tak lapor berapa anggota bomba dan sebagainya. Sebab apa dia tak lapor? Dan dia menyebut bahawa akar umbi parti PKR. Dia menteri besar. Kenapa dia sebut akar umbi parti PKR? Ini satu benda yang tidak baiklah tuan-tuan. Peliklah Khalid tu pergi mana sampai hari ni tak nampak. Dia sebut, tuan-tuan boleh ulang balik video dia sebut akar umbi. Saya tidak memutarbelikkan kenyataan dia. Saya quote directly. Ini tidak sepatutnya nyawa rakyat dalam bahaya dan sebagainya. Nyawa rakyat dalam bahaya dan dalam keadaan yang kritikal. Dan ada lagi hingga hari ni yang masih lagi dalam operasi menyelamat dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, Langat mungkin ada berita yang baik. Jadi untuk penduduk di Langat lah, insyaAllah. Sebab saya dapat perkabaran macam tu tadi. Jadi apa-apa pun kita tunggulah. Yang amat berhormat yang berhormat Menteri Natma untuk melakukan sidang media besok untuk orang kata apa, menerangkan berkaitan dengan berita baik yang mungkin dia akan sampaikan, insya-Allah tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Banyak kereta rosak sebagai contoh macam mana rakyat nak atasi. Ramai bersuara pasal KWSP 10,000 one-off. Tapi Ismail Sabri diam isu. Saya Kak Nikmat Zainon berkenaan dengan KWSP ni, saya rasa tak sesuai untuk saya jawab dalam sesi live saya kali ni. Sebab dia nampak cenderung kepada isu politik. Jadi kalau saya sebut, walaupun kehendak saya itu inginkan kerajaan melanjutkan moratorium dan juga memberikan orang kata apa 10,000 KWSP itu, tapi isu KWSP ni adalah isu yang mana disentuh sebelum daripada bencana dan dia dijadikan sebagai naratif politik. Maknanya bila kita sebut tu, kita nak salahkan Perdana Menteri semata-mata lah. Jadi kalau saya sebut benda ni, orang akan sebut saya ni orang politik tak guna, ataupun saya sengaja nak main isu politik dalam keadaan rakyat menghadapi bencana. Tapi apa yang kita mohon adalah, yang patut saya sebut di sini adalah berkaitan dengan peruntukan-peruntukan yang telah pun diserahkan ya Pak Bintran naik yang telah pun diserahkan kepada Natma, pelbagai kementerian termasuk juga dengan kerajaan negeri. Sebagai contohnya yang mengumumkan adalah kerajaan negeri Kedah dan juga lain-lain agensi yang telah pun mengisytiharkan, menyerahkan beberapa peruntukan untuk diagihkan kepada mangsa banjir. Maka perlu diperincikan jenis-jenis bantuan
yang dapat diterima oleh mangsa banjir lah. Dan juga orang kata apa, pembaikan infrastruktur, jalan dan sebagainya. Jadi perkara ini harus dipercepatkan lah, khususnya kawasan-kawasan yang telah reda. Sebagai contohnya Langat, yang mana hari ini dah masuk hari kedua nak cuci rumah ayak tak ada. Jadi dia perlu dipercepatkanlah proses pembaikan saluran paip yang terpecah tersebut, dan juga laluan-laluan jalan yang pecah akibat daripada runtuhan tanah dan sebagainya. Dan juga perlu juga dipercepatkan saluran dana yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu 1,000 bagi setiap satu keluarga itu, haruslah dipercepatkan. Kerana mereka nak beli water jet pump, mereka nak beli peralatan-peralatan untuk mencuci rumah dan sebagainya. Jadi perkara ini haruslah dipercepatkan. Dan juga orang kata apa, berkenaan dengan peruntukan Negeri Selangor ni, kita ada dengar pelik sikit lah. Sekiranya dia dikeluarkan oleh Pusat Zakat Selangor, maka Menteri Besar Selangor tidak boleh claim bahawa itu adalah pemberian daripada Kerajaan Negeri Selangor. Sebab Pusat Zakat Selangor ini adalah duit rakyat, duit kutipan zakat. Jadi duit kutipan zakat adalah perkara yang berbeza, peruntukan negeri itu perkara yang berbeza. Sebab saya dengar duit tu mai daripada Pusat Zakat Selangor. Jadi dia kena declare lah. Sebab kalau Pusat Zakat Selangor bagi, dia kena asing. Kerajaan negeri dia asing. Dia tak boleh MB nak pergi guna peruntukan zakat, nak claim atas dia punya mileage politik. Daripada sudut agama salah, daripada sudut moral salah, daripada sudut tanggungjawab sebagai Menteri Besar pun salah juga. Jadi dia kena bagi tahu awal lah. Okey tuan, soalan bagi yang ada. Adi Kardi, kau siapa PM? Banyak cakap. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya tak bercakap dalam live. Saya buat kenyataan media. Patut diberi pujian Datuk Seri Widya Sukwara sekeluarga beli. Dan semua, bukan Datuk Seri Widya sahaja. Saya nak mohon jugalah kepada kerajaan untuk mempertimbangkan pelepasan cukai kepada orang perseorangan dan NGO yang telah menghulurkan bantuan bencana kepada rakyat. Kalau dah ada pelepasan cukai itu, alhamdulillah lah. Kalau belum ada, berilah pelepasan cukai. Dan juga kita juga memohon supaya diberinya peruntukan tambahan kepada NGO yang terlibat dalam pengagihan bantuan semasa bencana berlaku. Dan juga kita minta tuan, saya juga tak sokong semua benda. Kita minta jugalah menteri-menteri ni kalau boleh janganlah pakai kasut tinggi, turun tempat banjir, dan juga janganlah buat perasmian. Kalau nak buat perasmian, buat dalam perasmian dalam hotel 5 bintang, sebab esok ni undi akan bertambah. Sebab kalau buat dalam grand ballroom hotel yang tak berapa banyak bintang, dia orang kata apa, bila diviralkan undi dia kurang sikit. Kita minta lah kepada menteri yang berkaitan tu, kalau boleh buat perasmian bantuan bencana ni, buat dalam hotel yang mahal-mahal sikit, macam Hotel Concord ke, Hotel Pavilion ke, buat dalam Grand Dorset ke, lepas tu buat dekat mana lagi buat dekat Mandarin Oriental ke, lepas tu buat kat mana lagi tuan, hotel-hotel 5 star ni lah. Kalau boleh kita minta menteri tu buat grand ballroom ni, siap dengan panggil artis semua lah. Orang kata panggil dengan artis semua sekali dengan pintu gerbang. Habaq kata Yang Berhormat Menteri bagi bantuan. Kalau nak cantik buat dekat Mandarin Oriental. Buat kat Mandarin Oriental, buat bunga bagi banyak-banyak sikit. Kan perempuan kan. Bunga bagi banyak-banyak sikit lah. Banyak sikit. Bunga rose putih, rose merah. Lepas tu buat red carpet. Lepas tu semasa menteri nak buat perasmian tu, letakkan orang untuk baling bunga macam tu. Baling bunga tu. Menteri lintas baling bunga. Baru dia esok, kalau menteri bertanding dalam pilihan raya, dia akan menang. Orang tengok, menteri ni betul-betul grand dia bagi bantuan.
Buat betul-betul yang grand. Menteri lalu tuan, diumumkan ketibaan yang berhormat menteri. Sambil duduk lalu tu orang duk bagi bunga. Duk baling bunga kan. Lepas tu bila menteri duduk atas kursi tu, ada orang main renjis. Renjis. Orang main renjis. Orang kata apa? Menteri tu. Baru dia berucap. Bila dia berucap pula, kena ada kipas. Orang tolong kipas dia kat tepi macam tu. Esok kalau dia bertanding pilihan raya, baru undi dia banyak. Alang-alang nak viral, buatlah bagi betul-betul ada orang duk kipas. Orang duk kipas, suruhlah kan, si Kandi ke, Serkanda ke, kipas. Kipas menteri sambil menteri duk berucap. Saya merasmikan pemberian bantuan dan sebagainya. Baru ramai, baru undi dapat banyak. Kalau boleh nak turun kat tempat lokasi banjir, janganlah pakai high heel rendah. Pakai yang tinggi. Hak tinggi ni. Sebab bila masuk banjir parai pinggang kan. So dia boleh berjalan ke atas ayak tu. Jadi orang rakyat viral ni bukan sebab apa. Rakyat viral tu sebab dia punya high heel tu rendah. Rakyat takut dia tenggelam. Tu sebab tu rakyat viral. Rakyat bukan marah kat dia. Rakyat takut dia tenggelam. Jadi rakyat suruh dia pakai high heel tinggi lagi. Kalau boleh ikat tangga. Ikat tangga berjalan. So dia tak tenggelam lah dalam ayak tu. Jadi sebab tu rakyat viral. Jadi kena buat joget lambak ya bro Haizat. Bukan kena buat orang kata apa, ketuk kompang semua cukup lah. Baru undi dia akan bertambah. Jadi kita suggestkan kepada menteri tersebut untuk buat benda tu. Ni apa pula SRC dan sebagainya ni. Dia buat bagi betul-betul ni kan. Panggil penyanyi, artis dan sebagainya. Baru betul. Kita sokong tuan. Saya sokong, memang amat sokong. Memang amat sokong sebab dalam Messenger saya, dalam Facebook saya, dalam WhatsApp saya penuh dengan gambar dia yang mana rakan-rakan saya suka kepada dia. Yang mana rakan orang kata apa, yang mana rakyat ni suka. Sebab tu rakyat duk share. Jadi teruskan. Jadi teruskan dengan perkara tersebut. Kita amat menyokong dia. Saya rasa di peringkat bahagian-bahagian semua pun amat memberi sokongan yang jitu dan juga padu berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi kita minta untuk buat dalam grand ballroom yang lebih grand, macam Mandarin Oriental ke apa ke, pavilion ke, buat ke KLCC ke, mana lagi tuan-tuan sebut hotel-hotel yang gah lah, buat kat Concord ke, yang hebat orang kata. Barulah rakyat akan bagi undi banyak. Rakyat tengok, ui hebatnya menteri ni. Dia buat perasmian bagi bantuan dalam hotel 5 star international. Baru rakyat akan undi dia. Esok pun nak buat pengundian esok, orang kata apa, tempat mengundi buat dalam hotel. Sebab saya dengar dia nak bertanding di Kuala Lumpur. So dia buat di hotel. Untuk undi dia punya PDM dia lah, minta break SPR, jangan buat kat sekolah, buat dekat hotel. Buat kat hotel 5 star. Orang pergi undi dalam hotel 5 star, red carpet. Mesti dia menang. InsyaAllah tuan. Kita menyokong penuh tuan. Rakan-rakan saya sokong juga. Sampai saya nak jawab pun tak ada masalah isu tu. Saya boleh jawab. Menteri kita bagus tuan. Mana ada menteri lain boleh buat perasmian dalam 5 star hotel. Tuan, saya buka untuk berbisi ya. Saya nak jawab pun senang naratif ni. Cukup mudah punya. Panggil Jananik tak? Kena panggil Dr. Azizan dengan Najib Asadok. Panggil Dr. Azizan. Ajak macam mana nak menang ni banjir. Kena macam ni ya. Tuan-tuan, apabila kita menghadapi sesuatu bencana, dia angkat, maka kita haruslah berusaha. Azizan punya style, dia bukan sekening tuan, 2 kening. Dia macam tu. Apabila kita menghadapi sesuatu bencana, kita haruslah melakukan perasmian di dalam di dalam hotel 5 star. Ya tuan-tuan. Sempoi bagi Azizan macam cakap. Saudara saya kerja di Bomba Putrajaya diarahkan turun ke Seri Muda untuk menyelamatkan mangsa banjir yang terkandas.
tuan-tuan, kita memberi orang kata apa? Penghargaan kepada saudara kita Pavitra Nair yang orang kata apa? Berkorban untuk negara. Dan kita mendoakan agar beliau dan juga keluarga beliau keesokan harinya nanti ataupun di masa hadapan akan dirahmati oleh Tuhan dan juga mendapat kejayaan dan keberkatan oleh Tuhan. Dan kita juga mengharapkan dalam hari-harian saudara Pavitra Nair kita, dia akan dibalas budi yang baiknya setimpal dengan pengorbanan beliau untuk nusa bangsa dan juga negara. Saudara Pavitra Nair, salute you sebagai seorang anggota bomba yang berkorban. Okey, laporan sekarang ni tuan-tuan, 71,876 bangsa banjir tuan-tuan, di seluruh negara. Padu hang yang camdek dah, saya tak camdek, saya bagi tahu benda yang betul. Amat mudah untuk kita menjawab berkenaan dengan isu-isu yang dibangkitkan ya tuan-tuan. Saya training style Dr. Azizan cakap, dia bukan doktor saya dulu duk belajar Universiti Malaya, tapi dia kena orang kata apa, memalsukan sijil Universiti Malaya tuan. Jadi benda tu boleh orang kata apa, menguntungkan lah, panggil depa dua orang tu. Jadi Najib Asadok pun boleh. Untuk berjaya di dalam banjir, kita harus berusaha. Boleh tuan. Boleh kita pun setuju juga dengan orang-orang macam tu. Okey tuan, siapa nak bisi boleh bisi tuan. Selang sehari je buat hal betul dia orang ni. Siapa yang nak bisi boleh bisi dengan saya tuan. Semoga semua dipermudahkan, letak tepi sat. Politik tak kira lah parti apa pun, ni hal kemanusiaan. Ya, betul, itu yang sepatutnya dibuat lah tuan. Sokong 300%. Siapa yang nak bisi dengan saya boleh bisi. Saya minta maaf lah kalau dia marah kat saya, benda tak betul, kita cakap tak betul. Penat juga kita duk kena tuju. Kita bukan buat salah pun, tapi orang duk balun kita, tapi tengok dekat dalam ruangan komen saya penuh dengan gambar. Kita pun sakit hati juga, kita bukan buat benda tu. Jadi janganlah dia duk rasa macam dia besar. Esok dia nak titik saya kan, nak pijak saya tak kisah, nak buat apa pun buatlah, dah aku kisah. Why is wrong lah. Okey tuan. Abang Fazil Roka Utara kita. Saya tengah menunggu Abang Fazil lah. Assalamualaikum abang. Ada mana? Saya selamat malam semua sekali Sehat Suara tak apa dengar Abang Fazil. Oh tak dengar. Suara tak dengar. Dengar tak? Apa dia? Dengar tak? Saya try cari saya punya airport ya. Airport. Saya tak dengar suara Abang Fazil. Oh, nampak gayanya saya tinggal airport saya kat Kedah. Abang Fazil masuk apa, keluar masuk balik boleh tak? Sat keluar masuk balik Mana Abang Fazil tu? Abang Fazil masuk sekali. Angkat kening sekali ya. Ingat yang tu marah kawan tu Dengar tak?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengar tak? Dengar. Lain gila. Teruskan. Okey. Saya salah seorang daripada mangsa banjir yang berlaku di Sepang, Selangor. Okey. Ya, itu pun tak selesai lagi. Kami di sini, di kampung orang asli ni, hampir 28 buah rumah terjejas dengan Awazir, line sangkut. Ubah tempat sikit boleh tak? Awazir, ubah tempat sikit boleh tak? Tersangkut-sangkut. Awazir? Terputus tuan. Terputus, tak apa, kita tunggu lagi sekali. Mungkin kena ubah tempat sikit. Jamal, biarlah dia nak kata apa dia kata lah. Kan? Selagi mulut orang kita tak boleh tutup. Teruskan memberikan star tuan. Untuk perjuangan. Untuk perjuangan. Bagi saya tak tahu nak claim je lah. Saya tahu tapi kena buat LHDN dulu. Datuk Nordin mana Afiq? Datuk Nordin tak tahu di mana. Tidur kot, dia tidur awal. Dia boleh tadi mana Abang Fazil kita ada line sangkut ke bateri habis tak tahu. Kita apa, kita tunggu siapa nak bisi lagi, yang lain boleh lah bisi. Untuk tanya soalan dan sebagainya. InsyaAllah tuan kita sama-sama membantu. Lama tak pergi masjid boleh merasai masjid. Ada satu orang tuan, saya ada satu cerita lah sebelum Abang Fazil masuk. Semalam ada trending di Twitter, ada seorang budak perempuan ni dia kata banjir ni datang adalah daripada sebab maksiat yang berlaku. Ramai orang duk balon dia kata ni dia cakap pandai lah kat Mekah mengenai banjir lah apa segala ni. Tapi dia tak sedar bahawa ada depa ni tengah menghina ayat Quran. Memang betul pun dalam Quran yang sebut tentang apabila bencana berlaku ni Tuhan uji adalah kerana kemaksiatan yang berlaku dalam sesuatu tempat. Dan kalau kita merenung balik semula tuan-tuan. Semasa habisnya tempoh PKP, sektor apa yang dibuka terlebih dahulu? Kalau tidak kita tak buat petition lah. Kita yang buat petition betul sebelum banjir. Kita boleh melihat sendiri Sunway dibuka kan, berjoget-joget, melompat-lompat dalam Sunway dengan baju tak cukup kain, pakai bikininya dengan swimming truknya dan sebagainya. Kemudiannya taman-taman tema, pusat-pusat hiburan, bar-bar, bistro-bistro dibuka dan sebagainya. Bukankah benda itu semua adalah satu bentuk maksiat? Maka apabila maksiat berleluasa, maka betul lah. Sebab ni adalah ayat Quran. Ashraf Sami nak masuk. Saya tak setuju lah orang duk kecam dia. Sepatutnya orang kena menyokong lah apa yang dia cakap tu. Sebab dia cakap benda yang betul. Kalau orang Selangor lepas ni tak mau banjir macam ni, kena gesa kerajaan untuk tutup pusat-pusat pelacuran dan pusat-pusat hiburan. Pusat pelacuran ni apa manfaat? Assalamualaikum. Saya bertanya kepada tuan-tuan. Pusat pelacuran ni bawa manfaat apa kepada rakyat? Dan adakah dia mengganggu daripada sudut perpaduan kaum? Sebagai contohnya, isu arak ni dia kata China boleh minum, India boleh minum. Jadi tidak adil pada kaum mereka. Saya nak tanya, pelacur ni bawa manfaat pada kaum mana? Saya nak tanya. Adakah dia mengganggu urusan kaum lain? Akut orang bukan Islam dia kata tak boleh haramkan pelacuran ni sebab ini adalah hak mereka pelacuran ni. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Jadi saya nak tanya kepada tuan-tuan, pelacuran ni daripada Perlis sampai pergi ke Johor ada berapa juta pusat pelacuran? Tuan-tuan jawab mai kat saya. Hari ni kerajaan duk kata kita nak kerajaan majoriti Melayu Islam. Saya nak tanya hari ni kerajaan majoriti apa?
Adakah kerajaan ini majoriti Nepal ke, Gurkha ke, Bangla ke apa ke? Kerajaan lain ni. Berapa orang Cina dalam kerajaan lain ni? Berapa orang India dalam kerajaan lain ni? Cina siapa dia? Wee Ka Siong, Wee Jack Seng, lepas tu siapa lagi? India siapa dia? Sarah Banan, lepas tu siapa lagi? Majoriti semua ni siapa dia? Melayu apa ni? Bukan Melayu Islam apa ni? Dah. Jadi tak boleh nak ni. Pasal vernacular, Kelang Kabut, vernacular nak kena tutup atas semangat kebangsaan. Pasal arak, apa nama ni, nak ni gila-gila macam tu. Memang arak ni satu bentuk yang haram lah. Memang benda yang haram lah kan. Hak bab nak bergaduh kaum ni memang ni. Hak benda simple ni. Hak tak payah duk bergaduh kaum. Hak DAP takkan tentang, hak PKR takkan tentang. Hak mana? Tutup pusat pelancuran. Tutup pusat urutan-urutan ni. Pusat urut, kecuali urutan tradisional lah. Urut-urut batin apa semua ni tutup ke semua. Dia tanya siapa susah nak buat? Itu maksiat yang terang-terangan, zina yang terang-terangan. Apa susah nak buat? Ada tak nanti DAP kata tak boleh tutup pusat pelacuran sebab ini adalah hak orang Cina? Tak mungkin DAP akan sebut benda tu. Adakah PKR akan sebut tak boleh tutup pusat pelacuran sebab ini adalah hak liberal dan juga hak untuk kaum-kaum lain. Ada mereka akan sebut benda tu. So why tak tutup? Apa nak jadi kerajaan Melayu Islam? So jadi iktibar lah. Hari ni susah tak? Saya nak tanya. Saya pejuang tentang isu pelacuran ni tuan-tuan daripada tahun 2013. Daripada tahun 2013 mai tahun 2021 ni berapa puluh tahun? Berapa tahun tuan-tuan saya berjuang untuk isu pelacuran ni. Terang-terangan, nyata lagi terang bersuluh. Dekat Pudu, depan IPD Wangsa Maju. Sekarang ni apa? IPD Wangsa kan? IPD Pudu. Dekat dalam Pudu Plaza, dekat Wisma Indah, pusat pelacuran. Dekat Brickfield. Belakang dekat apa nama KL Central, Rumah Merah. Pusat pelacuran. Dekat apa nama ni, sebelah IPK. Sebelah Loyak Plaza, sebelah depan Times Square, Green Elephant. Pusat pelacuran. Di Bukit Bintang, oleh hotel. Sepanjang jalan Bukit Bintang tu. Jalan Alor dan sebagainya. Pusat pelacuran di tengah ibu kota. Berdekatan dengan pejabat agama. Dan juga berdekatan dengan ibu pejabat polis dan sebagainya. Jadi ni kenapa tak tutup di Petaling Jaya, di Klang dekat mana? Dekat Gold Coast. Dekat Bandar Baru Kelang tu. Siapa pusat pelacuran? Kat Shah Alam. Shah Alam mana tempat? Shah Alam? Shah Alam mungkin saya kurang sikit. Ni dekat Seri Muda ada. Kat Seri Muda ada, dekat Meru ada. Meru dekat Barisan Kedai. Dekat Pekan Meru tu. Lepas tu dekat Hasa Bangla Meru. Ada. Laga ayam, pelacuran, ada situ. So, sekarang ni orang Islam di Selangor teruk kan, terkesan. Makanya selepas bencana ni, hampa pergi bakar semua pusat-pusat pelacuran ni. Hampa pergi bakar semua pusat-pusat pelacuran ni, hampa pergi ketuk buang. Pergi tutup buang pusat-pusat pelacuran ni. Kena anti kepada pelacuran ni. Maka tak ada lah maksiat, tak ada zina, tak ada, kuranglah sikit bencana tu. Tidak kena hukum lagi banyak. Tuhan hantar pergi masjid ramai-ramai. Tak mau sangat pergi, Tuhan hantar ramai-ramai. Semua pergi kampung di masjid. Brickfield amboi. Semua pergi kampung di masjid. Lepas ni boleh janji. Ada live ni 284 orang. Tuan-tuan, pusat pelacuran ni daripada zaman saya duduk belajar. Zaman saya duduk belajar di German Malaysia Institute tahun 2009. Pusat pelacuran yang sama hampir 10 tahun. Kalau sebut lampu merah Brickfield, saya nak tanya hak duduk live dalam ni berapa orang tak tahu? Berapa orang yang tak tahu lampu merah Brickfield? Berapa orang yang tak tahu Green Elephant dekat sebelah Loyak Plaza? Keluar pintu Loyak Plaza, cap kaki hijau tu Green Elephant. Berapa orang yang tak tahu? Berapa orang yang tak tahu Wisma Indah? Berapa orang yang tak tahu Pudu Parade? Berapa orang yang tak tahu dia panggil apa? Jalan Alor. Berapa orang yang tak tahu Oleh Hotel? Berapa orang yang tak tahu Amico Trust? Lebih berpuluh tahun. Nama yang sama tak pernah tukar.
Ibu ayam ada yang sama, ada yang tukar ibu ayam dia. Sedia maklum sangat-sangat dah. Sedia maklum benda tempat-tempat ni seluruh hak duduk adalah last saya ni. Kalau siapa duduk di Kuala Lumpur ni lebih kurang 40% ataupun 60% tahu tempat-tempat yang saya sebut ni. Orang yang duduk di Kelang, dia tahu Bandar Baru Kelang. Port dia. Dia tahu Gold Coast Hotel di Kelang tu port dia. Orang di Meru dia tahu pasal Bangla tu port dia. Sedia Alam tu port dia. Semua orang tahu, sedia maklum dah benda ni semua. Jadi duk tunggu apa lagi? Duk tunggu apa lagi? Lepas bencana ni, pergi bakar bang lah ke semuanya, pergi tutup pergi lah ke semuanya. Apa manfaat saya nak tanya? Ada tak parti-parti lain akan tentang? DAP cakap, jangan tutup pusat pelacuran. PKR akan cakap, jangan tutup pusat pelacuran. Amanah akan cakap, jangan tutup pusat pelacuran. Ada tak mereka akan berani cakap? Habis tu kenapa susah sangat nak tutup? Kenapa susah sangat nak tutup? Sebab dikatakan tarikan pelancongan. Saya pernah bawa otak kerja untuk tutup pusat pelacuran. Cakap apa? Atas tarikan pelancongan. Maka tak boleh tutup pusat pelacuran ni. Sebab orang daripada luar negara nak rasa burik orang Malaysia. Minta maaf lah cakap kasar sikit. Nak rasa burik orang Malaysia, orang daripada luar negara. Tak ada benda lain ke untuk tarikan pelancongan? Kraft tangan ke? Seni ke? Tidak ada. Memang nak kena letak burik juga nak bagi orang luar negara mai di Malaysia. Jadi hari ni rakyat di Selangor ni kan kena fight lah. Dulu saya sampai kena katok tu kan, kena pukul masuk hospital dengan toke-toke ni sebab kita viralkan pusat pelacuran ni pak. Dalam anggota kena tukar pergi department sana, pergi department sini sebab riuh rendah pasal pusat pelacuran. Rakyat tak bising pasal ni. Mereka ada di depan. Tak ada pasal Nine Dragon lah. Tak ada pasal Nine Dragon. Kalau rakyat tentang, tak ada pasal Nine Dragon lah. Saya duk sebut pasal pelacuran ni tak ada pun Nine Dragon main tembak saya. Daripada 2013. Tapi banyaklah benda yang saya lalui. Sebab apa? Sebab saya seorang bersama dengan rakan-rakan yang lain. Ada berapa NGO je yang fight pasal isu rumah pelacuran ni. Tak ramai. Suka poin Malaysia. Suka poin orang Malaysia. Mesti nak kena letak poin dengan Borik nak buat penarikan pelancong. Ini bodoh punya idea. Bodoh dan juga orang kata apa, tidak bertamadun. Duk sembang tentang dasar hak asasi manusia. Duk cerita tentang no discrimination against women and children. Duk cerita tentang tidak boleh adanya prostitution activity. Duk cerita tentang dalam bahasa Inggeris dia sebut apa? Prostitution activity adalah aktiviti pelacuran. Human trafficking, pemerdagangan manusia. Lepas tu duk cerita tentang sex exploitation. Kita tidak mahu ada eksploitasi seks. Masuk dalam parlimen berdekah-dekah tiap-tiap tahun semua. Kerajaan menolak segala bentuk eksploitasi seks, human trafficking dan juga discrimination against women and children. Sedap je kan? Dah saya nak tanya, rumah pelacuran tu tak discriminate budak-budak dengan wanita kah? Tak diskriminasi ke wanita rumah pelacuran? Saya nak tanya, rumah pelacuran ni tak eksploitasi seks ke? Adakah semua orang yang dipaksa ataupun semua yang menjadi pelacur tu adalah kerana sukarela? Adakah bukan mereka ini dipaksa? Dan saya nak tanya juga, adakah pelacuran ni bukan human trafficking? Bukannya pemerdagangan manusia? So, duk sembang buta saja buat apa? Duk sembang pasal gangguan seksual dan sebagainya. Tetapi aktiviti seksual yang terang-terangan tidak ditentang. So rasa macam mana? Pandang indah welcome new girl. So macam mana? Apakah tanggungjawab kita sebagai umat Islam ke atas muka bumi ni? Even kalau kita sebut untuk hapuskan pelacuran, saya boleh berani garanti tidak ada seorang Cina ataupun seorang India pun yang akan keluar kenyataan bahawa prostitution activity adalah hak kaum bukan Islam. Benda yang simple macam tu tak berani sebut. Lepas tu duk cerita pasal nak hapuskan vernacular, duk cerita pasal kilang arak dan sebagainya. Yang mana isu-isu ni akan ditentang oleh
non-Muslim ataupun non-Malaysia. Isu pelacuran, kenapa tidak diketengahkan? So ini adalah iktibar lah tuan, sebagai selingan saya punya penutup untuk malam ni. Iktibar kepada orang di Selangor yang mana pusat pelacuran banyak lepas ni, hampa pergi bakar ya. Hampa pergi bakar, hampa pergi, hampa nak buat apa-apa buatlah supaya tidak ada pusat pelacuran dalam negara kita. Wallahu a'lam untuk malam ni. Allah alam bisawab. Terima kasih kerana sesiapa yang mensedekahkan star kepada saya, dan terima kasih kepada mereka yang menonton live saya. Sebar-sebarkan. Kita hari ini duk sembang tentang ummah, kita duk sembang tentang umat Islam, kita duk sembang tentang Melayu Islam, tapi kita bohong dengan diri kita sendiri. Okay, tuan, setakat itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.